Assalamualaikum dan hai, nama saya Anis Fatihah binti Abdul Mukhtar. Hai, nama saya Nurul Aina Arisha binti Syarif. Hari ini saya dapat tugasan untuk cerita sedikit pasal adat istiadat Sarawak dan saya pilih kaum Bidayuh sebagai tajuk saya hari ini. Okay, so maksud Bidayuh dari segi bahasa istilah maksudnya orang darat. Perkataan orang darat atau Bidayuh tu kaum dia dapat masa zaman Eropah untuk membezakan antara masyarakat Bidayuh dengan masyarakat Iban. Masyarakat Iban dikenali dengan Dayak Laut. Masyarakat Iban dikenali sebagai Dayak Laut kerana mereka sudah pandai ataupun mahir dalam penggunaan perahu walaupun mereka tinggal dalam pedalaman, berbanding dengan kaum Bidayuh yang tak pandai guna perahu. Perkahwinan semula selepas bercerai adalah perkara biasa bagi masyarakat Bidayuh dan masyarakat Bidayuh sangat melarang perkahwinan antara sepupu sendiri. Okey, kumpulan seperti Dayak Selako melarang ahli dia daripada berkahwin dengan anggota kaum yang pernah menjadi musuh perang mereka sebab takut akan termakan sumpah. Namun, larangan itu dimansuhkan kerana berlakunya perkahwinan yang pertama antara datuk dan nenek mereka bersama dengan keturunan datuk dan nenek daripada musuh diorang dahulu. Tetapi lain pula dalam kalangan kumpulan Bukar Sadong, iaitu peraturan tentang perkahwinan dilonggarkan. Antara lelaki dan perempuan boleh bergaul bebas dan mereka dibenarkan untuk berkenalan, untuk berkawan sebelum berkahwin. So dia buat keputusan untuk berkahwin dan cukup dewasa untuk memilih pasangan hidup. Masyarakat Bidayuh bersikap terbuka untuk pilihan anak-anak mereka dan dari kumpulan yang tadi, Dayak Selako dan Bukar Sadong, dia tak kisah anak-anak dia pilih dari kaum mana. Okey, cara perkahwinan untuk masyarakat Bidayuh dia berbeza ikut kumpulan. Tapi bagi kumpulan Selako, Jagoy dan Lara, dia lebih kepada bertunang. Bertunang ni maksud dia tukaran cincin antara dua-dua belah pihak untuk tanda, sebagai tanda seandainya pasangan tu merasa mereka secocok, maka majlis itu akan diteruskan. Usia minimum bagi pertunangan antara lelaki dan perempuan untuk kaum Bidayuh pada masa dahulu ialah perempuan perlu berumur 16 tahun dan ke atas, yang tu kira usia minimum, manakala lelaki pula kena usia 18 tahun. Okey, lepas lelaki tu pilih bakal tunang dan isteri, dia akan hantar seorang perantaraan perempuan dari family dia sendiri. Dia akan hantar untuk bagi tanda kepada perempuan tu, sama ada cincin, kapur tunang atau tepak sirih kepada keluarga perempuan tu untuk menandakan yang lelaki ni minat dengan anak dia, berminat nak jadikan isteri. So family dari perempuan tu supaya family dari pihak perempuan boleh mempertimbangkan keputusan ataupun memberi pandangan lah tentang perkahwinan tersebut. Okey, dari segi majlis perkahwinan pula, majlis perkahwinan untuk kaum Bidayuh dia tak susah, bukannya perlu mewah-mewah. Dia bergantung kepada kestabilan ekonomi pasangan itu sendiri. Itu dari segi perkahwinan. Tapi dari segi selepas perkahwinan, contoh tempat tinggal apa semua, itu bergantung kepada pihak suami. Seandainya suami itu mampu dan boleh duduk rumah sendiri, maka si isteri perlu mengikut suami. Tapi seandainya si suami tak mampu, maka mereka boleh berbincang sama ada untuk tinggal di rumah ibu bapa lelaki atau ibu bapa perempuan. Kumpulan Dayak Selako dia melarang sangat-sangat pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Antara perkahwinan yang boleh berlaku lah dia secara terpaksa atau dikenali sebagai bar tangkap. Bar tangkap ni merupakan satu amalan apabila pasangan lelaki dan perempuan yang ditangkap tengah duduk berdua-dua
Okey, bertangkap tu adalah salah satu amalan apabila seorang lelaki dan seorang perempuan ditangkap berdua-duaan, hanya berdua-duaan, akan ditangkap dan dibawa kepada pemimpin kampung untuk dikenakan denda. Pasti akan dikenakan denda. Tetapi selepas dikenakan denda, pemimpin akan bertanya kepada pasangan itu sendiri, adakah mereka bersetuju untuk berkahwin, adakah mereka sayang antara satu sama lain. Dan seandainya jawapan mereka ya, mereka akan dinikahkan secara sah dan mereka akan mengadakan upacara selepas denda tersebut. Selalunya bertangkap ni hanya akan terjadi apabila ibu dan bapa tidak bersetuju dengan perkahwinan anak-anak mereka. Tapi ada lagi satu cara untuk berkahwin. Cara ni dipenamakan nyagam. Apa tu nyagam? Nyagam ni salah satu cara untuk berkahwin, tapi dengan cara menghantar suami dan tikar bantalnya ke kediaman isteri dengan persetujuan dari pihak perempuan. Kebanyakan orang yang menggunakan perkahwinan secara nyagam ni adalah seorang yang duda atau balu. Okey, untuk pantang larang kaum Bidayuh pula ialah yang masih kuat dipegang ialah kematian, penyembuhan, adab menjadi tetamu, ibu yang hamil iaitu hamil dan juga selepas melahirkan anak. Yang pertama, pantang larang sewaktu kematian. Mengikut kepercayaan kaum Bidayuh, adat kematian diadaptasi daripada cerita dua beradik yang bernama Rijong dan Buah. Di dalam cerita dua beradik ini, dikatakan mereka telah mengajar masyarakat Bidayuh untuk meratap setiap kali kematian. Tujuan dia untuk panggil roh-roh saudara terdekat yang telah pergi bagi membantu dan menunjukkan jalan kepada roh-roh yang baru mati tu. Nama roh dia Sidanah. Sidanah mengikut kepercayaan masyarakat Bidayuh merupakan tempat untuk roh-roh orang dewasa menunggu sebelum dibenarkan masuk ke Sibayan. Sibayan ni dipercayai setiap roh harus menunggu selama lebih kurang 4 tahun selepas kematiannya untuk ke Sibayan, iaitu syurga mengikut kepercayaan mereka. So Sibayan ni syurga lah bagi diorang. Dengan itu, sekiranya berlaku kematian, maka akan ada waktu penyembuhan yang mana pengunjung luar tak dibenarkan masuk dalam kampung masyarakat Bidayuh selama 7 malam berturut-turut. Tujuan untuk mengelak daripada roh-roh jahat ikut jejak pengunjung sehingga boleh mendatangkan kerasukan dan lain-lain. Pada ketika ini, beberapa peraturan harus dipatuhi atau jika dilanggar akan dikenakan denda. Kebiasaannya warga perkampungan Bidayuh akan meletakkan tanda bagi memberi peringatan kat diorang dengan pengunjung untuk tak datang sepanjang waktu berpantang atau peris di dalam bahasa diorang, bahasa Bidayuh. Okay. Suatu ketika dulu masyarakat Bidayuh akan mengadakan upacara gawai sepanjang waktu berkabung, yang mana ianya bertujuan untuk nak ingatkan roh-roh yang dah mati. Itu beberapa persembahan makanan akan disajikan kepada roh si mati. Dilakukan bagi menghibur roh si mati agar tidak bersedih meninggalkan keluarga yang masih hidup selain daripada memohon untuk diampunkan dosanya. Dengan kedatangan agama Kristianiti yang dianuti oleh rata-rata masyarakat, Bidayuh Sarawak sekarang membentuk pemujaan seperti sudah lama ditinggalkan. Sebaliknya, upacara sembahyang mengikut lunas-lunas agama Kristian pula menggantikan. So macam Kristian lah yang gantikan sekarang dia punya upacara. So, okay, nombor 2, pantang larang menjadi tetamu di rumah panjang. Masyarakat Bidayuh juga terkenal mengenai adab susilanya ketika berkunjung ke rumah panjang mereka.
Walaupun menjadi tetamu, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh tetamu sewenang-wenangnya. Di dalam konteks ini, terdapat 3 peringkat peraturan yang harus diguna pakai oleh para tetamu sebelum masuk ke rumah panjang dan semasa berada dalam rumah panjang. Okey, sebelum masuk rumah panjang, kita kalau berhajat untuk berkunjung ke rumah panjang, jangan sekali masuk perkampungan secara membabi buta. Sebaliknya disarankan untuk memohon kebenaran. So kalau nak masuk rumah panjang tu, kita kena minta kebenaran dulu. Jangan nak main masuk je. Kita kena minta kebenaran lah daripada ketua rumah panjang tu. Lepas tu kalau pengunjung ada kenal siapa-siapa kat kampung tu, boleh terus jumpa. Lepas tu terpulang lah dia nak perkenalkan tamu tu dekat tuan rumah ke tak. So kita kena ikut peraturan sebelum nak masuk rumah panjang. Kalau semasa berada di rumah panjang, bila kita orang dah pelawa, bila orang dah pelawa, so kita tak boleh nak duduk berlunjur kaki. Macam orang dah pelawa kita masuk, so kita tak boleh lah macam biadab, macam kita lunjur kaki, duduk lunjur kaki, so nampak macam kurang ajar. So kalau dah masuk, kita kan duduk elok-elok, kita punya perangai pun kena elok, kenalah jaga sebab kita masuk tempat orang kan. Okay, itu je. Okay, lepas dah masuk, nanti orang akan bagi tetamu akan dihidangkan dengan tapak sirih yang mengandungi daun sirih, buah pinang dan kapur sirih. Di dalam tapak sirih itu juga turut ada rokok, daun nipah dan tembakau, yang mana tuan rumah akan mempelawa tetamu untuk menikmati sama-sama. So sambil duduk bercakap, berborak macam tu, so kita boleh makan, boleh serokok sama-sama macam tu. Hanya selepas beberapa waktu barulah tetamu akan dihidangkan air dan makanan ringan. Jika ianya melepasi waktu makan sudah menjadi kebiasaan, tuan rumah akan mengajak tetamu untuk makan bersama-sama. Pada ketika inilah tiada mana-mana tetamu baik wanita sekalipun yang boleh menjenguk bahagian dapur. Selepas makan, tetamu tak dibenarkan sama sekali untuk tolong basuh pinggan kat dapur. Kedua hal ini jika dilakukan adalah satu tindakan yang memalukan buat tuan rumah. So kalau lepas dah makan semua, untuk bagi diorang punya lah, kita tak boleh tolong diorang basuh pinggan. Tak boleh basuh pinggan. So kita kena biar dulu. So macam tu lah. Lepas tu, sekiranya tetamu berhasrat untuk bermalam, maka haruslah tetamu menceritakan awal-awal lagi kepada tuan rumah tentang hasrat tersebut, kerana mengikut adatnya tiada mana-mana tetamu boleh bermalam di dalam rumah panjang tanpa keizinan tuan rumah. So kalau kita nak bermalam dekat rumah panjang tu, kita kena bagi tahu tuan rumah awal-awal. Lah. Sebab kita kena minta izin. Rumah orang kena minta izin kan. Okay, nombor 3, pantang larang ibu yang hamil sebelum dan selepas. Ibu yang hamil juga di dalam masyarakat kaum Bidayuh ni ada pantang larang yang mengusus seperti yang mana-mana etnik di Sarawak. Suami tak pun isteri dalam masyarakat Bidayuh mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam memastikan proses di sepanjang kehamilan maupun selepas melahirkan anak berjalan dengan lancar. Proses berpantang sudah pun bermula dari hari pertama mengetahui bahawa si isteri sudah berbadan 2. Pada ketika ini adalah menjadi kewajipan si suami untuk memberitahu bidan kampung agar bolehlah mengadakan majlis menawar perut. Tujuan majlis menawar perut ini diadakan adalah untuk menghalau segala keburukan dan kekotoran dari tubuh ibu yang sedang mengandung. So
lepas dah bersalin, dia akan buat upacara menawar perut. Tujuan dia untuk membuang keburukan yang macam keburukan dan kekotoran dari ibu yang lepas bersalin. Okey, pantang larang yang lain perlu lepas dah bersalin tak apa tengah mandung, kita kena ikut segala pantang larang tau. Contoh dia, ibu tak boleh duduk dekat tangga, tak boleh buat kerja berat. Suami pula dinasihatkan untuk tidak sesuka hati membunuh binatang kerana takut disumpah sehingga memudaratkan anak yang di dalam kandungan. Suami juga tak boleh membuat kerja pertungkangan kerana ianya dikatakan boleh menyebabkan kecacatan kepada anak yang dikandung. Banyak pantang larang dia dikandung. Apabila si ibu telah selamat melahirkan anak pula, mempunyai pantang larangnya tersendiri. Masa ibu dia dalam pantang, tak boleh keluar daripada rumah panjang. So bila ibu yang tengah pantang, tak boleh keluar daripada daripada rumah panjang. So kena duduk dekat rumah panjang je. Lepas tu tak boleh makan makanan yang sejuk. Tak boleh makan makanan yang sejuk. Kalau boleh makan makanan yang panas je. Tukang urut juga disediakan bagi memulihkan saraf-saraf sepanjang melahirkan anak. So bila dah duduk kat rumah panjang tu, tukang urut memang akan sentiasa ada sebab tak boleh keluar kan. Lepas tu sekarang pula zaman dah moden, so ibu-ibu lebih pilih untuk melahirkan anak di hospital. Ada setengah pantang larang tidaklah diikuti sangat, namun begitu ramai wanita masyarakat Bidayuh masih lagi mengamalkan proses berpantang tradisional yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain seperti waktu-waktu dahulu. Pantang larang yang tercalik sama pada si bayi yang baru dilahirkan. Beberapa proses dan pantang larang harus dipatuhi seawal hari pertama bayi dilahirkan di dunia. Pada ketika pemotongan tali pusat harus dilakukan dengan penuh tertib. Malah uri juga harus disimpan sehingga kering. Malah disimpan dengan sebaik mungkin oleh keluarga. So bila potong tali pusat tu, diorang simpan sampai kering. Dalam tempoh ibu berpantang, bayi juga turut berpantang dengan tidak didedahkan kepada umum. Waktu malam juga sepenuhnya bagi mengelak daripada gangguan makhluk halus. Suami dia perlu memastikan keselamatan si ibu dan bayinya sepanjang tempoh berpantang. Takut benda-benda halus kacau sebab baru bersalin, so macam-macam boleh jadi. Lepas berpantang tu dah selesai, barulah diadakan kenduri selamat bersalin untuk kedua-dua ibu dan bayi. Pada masa ini barulah si bayi diperkenalkan kepada keluarga dan sahabat handal yang datang berkunjung. Selepas itu barulah bayi akan boleh dibawa keluar rumah untuk berkunjung ke rumah saudara-saudara diorang. Lepas tu bila dah sampai dekat rumah saudara-saudara diorang, baby tu diorang akan calitkan tanah dekat umbun-umbun tau. Menjadi kewajipan kepada tuan rumah untuk menyediakan satu pinggan dengan diisikan beras di dalamnya bagi diberikan kepada bayi tersebut. Tujuan untuk menenangkan semangat bayi yang pertama kali berkunjung rumah yang tidak dikenali. Itu tujuan dia. Itu je pantang larang yang ada dalam masyarakat Bidayuh yang sudah dipraktikkan berkurun lama dari satu generasi ke generasi yang lain. Sebenarnya
ada banyak lagi yang tidak diceritakan. Tapi itu jelas sebab dia rasa macam panjang. Okey, untuk makanan kaum Bidayuh pula, dia ada pelbagai makanan tradisi Bidayuh hampir sama dengan etnik Iban. So Bidayuh ni makanan dia nak dekat sama dengan Iban. Cuma nama-nama makanan je yang berbeza. Okey. Contohnya macam kaum Bidayuh ni dia lebih masak makanan tu dengan buluh, menghasilkan aroma serta keenakan sendiri. Dia buat makanan tu dengan cara dia sendiri. Okey. Antaranya asam siok. Asam siok ni dia beras yang dimasak dengan ayam guna buluh. Bahan utama dia buluh lah. Utama dia ni merupakan antara makanan tradisi makanan Bidayuh yang begitu terkenal. Buluh digunakan sebagai medium untuk memasak ayam dan beras. Hidangan ni begitu jarang dikenali oleh masyarakat Sarawak. Asam siok ni seakan manuk pansoh yang berasal dari Iban. So Iban dengan Bidayuh ni lebih kurang je, cuma nama yang berbeza, nama je berbeza. Okey. Asam siok ni merupakan hidangan versi masyarakat Bidayuh. So memang terkenal dekat kaum Bidayuh. Okey, nombor 2, kersem. Masyarakat Bidayuh ni dia hidangkan kersem. Kersem ni berasaskan daging kinzeh yang ditapai. Makanan ni dia ada aroma yang wangi serta rasa masin. Dia macam wangi tapi masih masin. Rasa dia masin lah. Lepas tu makanan ni boleh disimpan lama. So boleh disimpan lama lah, berbulan-bulan. Kersem ni dicampur dengan beras serta garam yang dimasak dan ditanam dalam periuk yang dipanggil selama beberapa bulan. Hidangan ni boleh disimpan dalam tempoh yang agak lama. So nak makan lah. Okey, nombor 3, tepui. Suku kaum Bidayuh turut membuat minuman beralkohol sendiri yang dikenali sebagai tepui. Macam kalau Iban tapai, saya tapai. Minuman ni biasanya diminum selepas makan malam. Tepui ni diperbuat daripada jus tebu dan rasanya lebih halus serta menenangkan berbanding langkau dan tuak. Ia menjadi kegemaran hampir seluruh masyarakat Bidayuh. Tuak ni macam tapai, tak saya dia macam tapai tapi tak pastilah. Okay. Lepas tu sambal belacan. Orang Bidayuh pun ada sambal belacan. Orang Bidayuh ni ada sambal belacan yang berbeza dengan sambal belacan masyarakat Melayu. Sambal belacan masyarakat Bidayuh terdiri daripada ikan bilis, belacan dan cili padi sahaja. Bahan-bahan tersebut dia tumbuk kasar kecuali bawang merah. Bawang merah tu dimakan bersama dengan ulam. Ulam-ulam seperti timun, salad dan pelbagai jenis ulam. Okey, nombor 5, kasam ikan. Kasam ikan atau pekasam biasanya dibuat menggunakan ikan air tawar. Kasam ikan ni popular untuk masyarakat Melayu serta masyarakat Bidayuh di Sarawak. Okey, itu je tentang adat kaum Bidayuh.